Contoh doktor, saya nak tanya ala-ala dah sebut kan. Okay. Ada yang sebab ada hadis mengatakan Dajjal dia akan cair. Maka digunakan dalil ni bahawa Dajjal dah wujud sebab dia boleh cair, dia meresap dalam badan manusia sekarang. So dia berada di mana-mana. Berhati-hati. Okey. Benarkah? Okey, hadis tu hadis sahih kan? Ya, hadis riwayat Muslim. Benarkah cara istidlal, cara penggunaan dalil tu? Okey, ini disebabkan mereka ini mengikuti version yang mana mereka mengatakan bahawa dunia ini ada Dajjal di belakangnya. Jadi mereka kata bahawa Dajjal itu sudah wujud, Dajjal itu sudah keluar. Jadi macam mana teori, macam mana hadis yang mereka baca akan menjurus ke arah Dajjal itu wujud. Kiblat dia. Ya. Jadi mereka akan cuba ada takalluf untuk nak memastikan bahawa Dajjal tu di mana. Jadi salah satunya bila mereka bertemu dengan hadis riwayat Muslim tadi, ketika mana Dajjal ini bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dalam riwayat tu kata dia akan melihat je, dia akan cair sebagaimana cairnya garam di dalam air. Jadi mereka terus kata okey, maksudnya sekarang ni ada satu teori baru. Teori ni tak pernah diperkatakan oleh ulama-ulama hadis ataupun mereka yang memahami hadis dan bahasa Arab tu daripada kita. Mereka tu menganggap bahawa okey, jadi Dajjal ni sebenarnya wujud, tetapi mereka ni ada kuasa boleh mencair. Bila mencair ni maksudnya dia boleh masuk ke dalam badan orang, mereka boleh host. Macam X-Men pula boleh. Atau Sandman, tak tahu apa kan. Jadi bila masuk, jadi cumanya mereka nak believe siapakah insan-insan yang menjadi host tu. Tapi saya kata okey, bezakan. Kalau kata mereka ini nak mengatakan bahawa Dajjal itu sudah wujud atas qaul sebahagian daripada para sahabat yang merasakan, yang sudah merasa sangsi bahawa Dajjal itu keluar. Jangan sampai membuat satu klaim yang lain yang mengatakan apa yang kita tak pasti. Macam orang kata fulan ni Dajjal, fulan jadi host. Pertama sekali hadis tu, saya kata hadis tu dipetik luar daripada konteks. Sebab kalau kita tengok, nak faham hadis, kita tengok riwayat yang lain. Kita kena faham istilah penggunaan bahasa-bahasa Arab. Okey, dalam hadis riwayat Bukhari, uslub yang sama, tapi kata Nabi SAW kata siapa yang ada berniat jahat terhadap penduduk ahli Madinah, maka dia akan mencair sebagaimana cairnya garam di dalam air. Istilah cair yang sama digunakan dalam hadis Dajjal tadi. Jadi apa maksud hadis ni, apa maksud hadis ni? Jadi hadis ni boleh mentafsirkan antara satu sama lain. Jadi bila kita tengok syarahan hadis ni, ulama bagi itu maksud cair bagi orang yang nak buat jahat pada penduduk Madinah ni, maksudnya Allah akan gagalkan mereka ni cepat. Macam mana garam itu melarut. Jadi kenapa membezakan antara hadis ni dengan hadis ni tanpa ada bawabit ataupun guideline? Adakah orang-orang yang pernah menyerang Madinah ni pernah diceritakan ada power tu, ada power boleh cair kemudian masuk dalam orang? Tak ada. Jadi kita kena faham uslub majazi di dalam hadis Nabi SAW. Jadi itu apa yang saya lihat juga, maksud bila kata Dajjal itu mencair di hadapan Nabi Isa AS, nak menunjukkan bahawa Dajjal ni memang bukan lawan Nabi Isa dan dia akan kalah dengan segera sebagaimana tadi. It's a punishment, bukannya superpower. Ya, dia satu bentuk kekalahan, metafor. Some ulama kata uslub tadi tu menunjukkan cair itu di akhirat dengan lafaz hadis riwayat Muslim yang lain yang kata mencair di neraka, finnar. Jadi ada ulama kata ini uqubah ataupun ancaman balasan di akhirat. Ada sebahagian mengatakan bahawa ia bentuk metafor ataupun majazi. Jadi apa yang kita nak bahaskan kat sini is, bila kita nak berbicara tentang hadis Nabi SAW, kita kena ingat disiplin ilmu. Siapa yang lebih faham tentang hadis bahasa Arab? Kadang-kadang kita ni pun tak berapa faham, kita baca pun hadis pun tak berapa betul. Macam mana, jangan kita rush. Rock muzalah. Jangan rush untuk nak mengatakan bahawa kita ni menyalahkan pemahaman ulama-ulama hadis yang lain. Kita kena tahu di mana kita kena berhenti, kat mana had dia, kat mana tempat yang kita boleh discuss, kat mana kita boleh bincang, kat mana kita kena mengatakan wallahu alam. Itu yang sangat penting. Masya-Allah.